Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang ni masih bulan Ramadan tahun 2021 dan insyaAllah malam ni kita sudah masuk malam 10 terakhir. Okay. Saya rasa mungkin dah banyak yang kongsi tentang bagaimana untuk kekal sihat masa bulan Ramadan ni. Sebelum ni saya dah share macam mana saya buat untuk kekal sihat dari segi physical activity, bersenam dan sebagainya lah, home workout saya. Kali ni saya kongsi pula keseluruhan bagaimana kita kekal sihat sepanjang Ramadan. Bukan hanya bersenam. Bersenam itu salah satu daripada elemen untuk kekal sihat. Mungkin dah banyak dengar tapi saya nak kongsi saya punya bahagian. Okay, so dia macam ni, kalau kita dah biasa amalkan cara hidup sihat, nak kekal sihat sepanjang bulan Ramadan tak ada masalah. Kita hanya perlu buat sedikit perubahsuaian sahaja. Sebab bagi saya, bila masuk bulan Ramadan ni, kita punya fokus lebih kepada sebulan tu, fokus kita sebagai orang Islam, fokus kita sepatutnya kepada amalan. Okay, fokus kita kepada amalan kita, bagaimana kita nak baiki amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Itu sepatutnya tumpuan kita lah. Walaupun siapa pun kita, di mana pun kita, itu tumpuan kita. Apa pun aktiviti kita. Sebab hanya ada sebulan. Okay, sebulan yang akan menentukan apakah siapakah sebenarnya diri kita yang akan teruskan hidup untuk 11 bulan seterusnya. Maksudnya kalau kita biasa dengar, okay, yang kita pergi ceramah ke apa ke, kalau kita masuk Ramadan macam tu je, okay, kita keluar pun Ramadan, keluar daripada Ramadan pun macam tu juga. Okay. Semualah dari segi spiritual, dari segi kesihatan, dari segi sikap dan sebagainya, dari segi hubungan kita dengan Allah, dengan manusia, dengan semua benda lah. Sebelum Ramadan macam ni, lepas Ramadan sama juga macam ni. Maksudnya kita tak dapat apa-apa masa Ramadan. Yang kita hanya dapat ialah lapar dan dahaga sahaja. Lapar dan dahaga sahaja. Jadi saya nak kongsi kat sini ialah untuk kekal sihat dari segi kesihatan untuk Ramadan ni. Yang pertama, kita bangun sahur. Jangan miss sahur. Benefitnya saya tak perlu terangkan. Banyak segi agama, dari segi kesihatan memang banyak. Sahur kita kena jangan tinggalkan. Sebab tu dalam Islam sunat bersahur, digalakkan bersahur, banyak pahala dia. Sebab kita nak kejar nikmat semua yang Allah nak kasih bulan Ramadan ni. So kita mulakan dengan tinggal sahur, dan sama juga bila kita tak tinggalkan sahur, kita boleh jadi lebih sihat berbanding dengan kita tak ambil. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan lupa lebihkan ambil air, terutamanya air kosong. Okay, lebihkan ambil air, temukan air kosong. Sebab bila kita masa berbuka puasa dan juga sahur, lebihkan ambil air. Kena ambil extra water. Sebab kita akan kekurangan air sedikit masa kita berpuasa. Itu ni memang ini benda yang biasa, nothing new. Tapi kita cuba amalkan. Okay, insyaAllah kita akan dapatlah kekal sihat. Sebab kita, kalau kita nak bersenam pun lepas ni, okay, kita akan ada cukup air lah untuk kita bersenam bila kita dah berbuka puasa. Okay, yang ketiga yang saya rasa yang perlu kita buat ialah, kita perlu kurangkan makanan yang berminyak. Tapi saya tahu semua makanan yang kita jumpa yang sedap-sedap, okay, masa bulan Ramadan ni, terutamanya kalau kita pergi bazar Ramadan, okay, yang kita masak pun, yang sedap ni yang goreng-goreng. Itulah hakikatnya. Yang sedap-sedap ni semua yang goreng-goreng. Bila goreng, boleh makan. Bukan tak boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Okay, jangan berlebih-lebihan. Benda ni kalau kita dah biasa amalkan cara hidup sihat, kita makan tapi tak berlebihan. Bulan Ramadan ke tak Ramadan, sama saja. Sama saja, tak ada kesan apa pun. Itu satu. Yang ketiga ialah kurangkan makanan-makanan yang berminyak. Okay. Satu lagi, okay, jangan lupa. Yang mula makanan berminyak. Kemudian bila kita minum air. Sebab tu saya kata tadi, elok minum air kosong banyak-banyak. Okay, minum air, kurangkan minuman-minuman yang manis-manis. Tapi saya tahu, bila masa bulan Ramadan ni, pergi yang cantik, yang sedap-sedap, nampak sedap tu, yang warna-warni tu, yang sekali-kali perencah, cendol ke apa tu, semua yang manis-manis. Okey, kalau kita nak buat satu makanan minyak tadi, kita akan banyak kolesterol kan? Okey, kolesterol memang minyak kan, deep fried punya food memang macam tu.
Kemudian minuman yang manis. Cuba elakkan minuman yang manis-manis ni. Boleh minum tapi jangan banyak sangat. Sebab tu kalau kita dah biasa amalkan cara hidup sihat, memang kita akan kurang ambil minuman yang manis-manis. Sebab manis ni, dia bukan setakat tak sihat juga. Dia akan buatkan kita craving tu. Craving untuk dapat yang lagi. Dan satu adalah bahan kimia, dia buat kita akan craving untuk dapat yang lebih lagi lah. Okay, itu dari segi minuman. Okay, yang seterusnya ialah jangan lupa bersenam. Okey, tapi bila bersenam bulan Ramadan ni, bukannya lah bersenam macam kita biasa. Kita hanya sekadar untuk mengekalkan kita punya tahap kesihatan yang baik dan juga kecergasan. Tak perlulah beria ya. Sebab contohnya lah, kalau kita kata, bila kita nak masuk Ramadan, kita akan bersemangat. Okay? Konon-konon ni kita nak lebihkan ibadat, dapatkan pahala semua. Memang Allah bagi banyak pahala. Semua benda banyak. Semua berganda-ganda bulan Ramadan ni. Masa itulah kita akan cuba nak dapatkan sebanyak mungkin. Tapi kena datang sekali dengan tindakan kita. Okay? Sebab tu kita perlu ingat benda tu. Okay? Jangan lupa bersenam. Tapi bersenam dalam keadaan intensiti yang cukup hanya untuk kita kekal cergas dan sihat. Sebab apa? Logiknya lah. Logiknya kita ni manusia. Badan kita semua komponen dia sama, proses dalam badan kita sama. Kalau katalah kita lepas dah bersenam. Okay, petang kita buatlah biasanya bila bersenam bulan puasa ni kita buat dekat nak buka puasa kan, ataupun lepas solat tarawih. Okay, katalah kita dah bersenam beria-ria sangat dengan intensiti kita lepas geram tak bersenam siang kan, kita bersenam biasanya sebelum buka puasa tu kita sikitlah kontrol sikit sebab kita masih berpuasa. Tapi lepas kita berpuasa, okey, lepas tarawih sebagainya lah, dan kita buat very high intensity, badan kita akan penat. So bila penat, bila nak bangun malamnya? Itulah, okey. So bila penat, bila kita nak bangun malam, kita nak kejar Lailatul Qadar kan, terutamanya malam 10 malam terakhir ni. So kita natural, walaupun kita hati kita bersemangat, tapi kalau boleh buat alhamdulillah. Setengah orang mungkin dia hebat, tapi manusia biasa. Saya kena akui kalau saya penat, memang saya akan nak bangun susah. Sebab tu kalau hari biasa sekalipun, hari bukan puasa sekalipun, untuk kita bangun malam, okey, kita dan saya tidur awal. Tidur awal, memang kita paksa tidur awal. Kalau kita memang akan naturally kita akan susah nak bangun. So bila kita bersenam bulan-bulan puasa ni, kita kena kurangkan intensity, tujuannya hanya untuk kekal sihat. Tapi jangan tak bersenam. Jangan tak bersenam. Sebab sebulan tak bersenam akan ganggu kita punya kesihatan juga kalau kita tak jagalah. Okey. Tapi kalau kita biasa amalkan, sebab tu saya rasa kalau kita dah biasa amalkan cara hidup sihat, di luar Ramadan kita dah biasa bersenam, okey. Dan juga bila dalam Ramadan kita bersenam tapi dalam keadaan yang kurang intensiti, sebab kita supaya badan kita tak terlampau penat untuk kita buat ibadat lah. Okay, sebab tumpuan kita bagi saya bulan Ramadan ni kita perlu tumpukan pada jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang Islam lah. Sebab saya pun pernah rasa dulu, saya rasa overwhelmed because of terutamanya pada peringkat awal saya transform diri saya dulu. Okay? Masa tu seronok kan. Tengok surrounding, kita punya circle pun very spirited untuk bersenam bulan Ramadan. Sampai saya pun terleka. Saya kena akui. Saya pernah go through that proses masa di mana saya rasa excited walaupun bulan Ramadan nak tunjuk pada diri saya sendiri ni, saya ni masih boleh bersenam bulan Ramadan. Tapi hakikatnya saya kurang. Saya akan naturally, walaupun tak salah pun, tak berdosa pun, tapi saya rasa saya ganggu fokus saya lah. Sepatutnya bulan Ramadan ni kita akan lebih kepada jaga hubungan kita dengan Allah, kita cuba lebihkan amal ibadat supaya kita dapat bekalan untuk 11 bulan akan datang, sebab dia akan bentuk kita insya-Allah. Okay, so jangan lupa bersenam. Okay, yang terakhir, yang simple one, okay, yang terakhir sekali ialah cukup tidur. Ini pun sama. Okay, bulan Ramadan ni lagi pula, sebab tidur bulan Ramadan ni pun dapat pahala rasanya kan. Dapat pahala. Bukan dapat niat kita tu untuk rehat akan dapat pahala, bukan tidur dapat pahala sebab kita tengah berpuasa. Sebab masa kita tidur tu kita tengah berpuasa tu dapat pahala, so tidur sampai berpuasa tu dapat pahala lah, bukan kosong-kosong. Okey, so itu sajalah saya punya perkongsian tentang apakah cara kita untuk kekal sihat. Okey, kekal sihat sepanjang bulan Ramadan. Okey, jangan lupa kita kena cuba insya-Allah lagi 10 malam ni, 10 malam terakhir ni, insya-Allah kita cuba kejar
Lailatul Qadar, okey, impian semua manusia yang beragama Islam untuk kejar Lailatul Qadar, okey, membulah hari malam yang amat istimewa. Okey, satu lagi bila bulan Ramadan ni, okey, kita cuba baiki amalan kita dan juga kita cuba buatlah, sebab masa bulan Ramadan ni iblis tu dirantai. Okey, sepatutnya kita halangan kita dalaman tu kurang. Okey, sebab jangan kita biarkan iblis dah didik kita, dah tabiah kita 11 bulan dan kita walaupun dia dah kena rantai, sebulan ni kita ikut juga apa yang dia nak kita buat. Okey. Okey, so something like that lah. So kita insya-Allah kita cuba baiki diri kita sepanjang bulan Ramadan ni supaya kita akan keluar Ramadan ni. Okay, orang kata Ramadan ni madrasah kan, madrasah. So kita akan keluar Ramadan ni dengan sebagai hamba Allah yang lebih baik daripada sebelum kita masuk Ramadan, dan kita cuba akan kekalkan sepanjang 11 bulan hingga insya-Allah kita doa semoga kita dapat berjumpa lagi pada Ramadan yang akan datang. Okay, itu saja saya punya perkongsian. Insya-Allah kita jumpa lagi. So jangan lupa kekal sihat. Okey, cara dia amalkan pemakanan yang sihat, amalkan cara hidup sihat, bersenam cara yang memadai, bersederhana sepanjang Ramadan, dan insya-Allah kita akan keluar Ramadan sebagai manusia yang lebih baik, bukan saja lebih sihat. Okey, kadang-kadang kita jangan lupa kita masuk Ramadan ni niat kita tak betul kadang. Kurang betul lah. Sebab kita masuk Ramadan, bulan Ramadan nak kuruskan badan. Tak salah, okay? Tak salah. Tapi kuruskan badan ni hakikatnya sebulan ni tak jadi. Sebab tak jadi. Okay? Sebab for me kalau bulan Ramadan, saya pun pernah buat uji kaji kan. Okay? Bulan Ramadan ni kalau setakat turun 5 kilo kan, 3-4 kilo, 4-5 kilo tu nothing. Itu air je. Selepas Ramadan besok tak benda pun. Okay? So something like that lah. Okay, with that, insyaAllah kita jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Okay, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.